Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13. Muka surat 13, baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 13, baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada tiga bahagian aurah. Aurah perempuan yang hamba orang, iaitu aurah perempuan yang hamba orang jika ada ia perempuan yang hamba orang ni di dalam sembahyang atau di dalam khulwah seorang diri, atau pada berhadapan perempuan yang hamba orang tadi itu dengan mahramnya, dengan orang yang haram berkahwin dengannya, atau dengan sama-sama perempuan, maka iaitu aurah perempuan yang hamba orang barang yang antara pusatnya dan lututnya. Dan jika berhadapan ia perempuan yang hamba orang dengan laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang asing yang bukan mahram, maka sekalian badan perempuan yang hamba orang. Dan jika berhadapan perempuan yang hamba orang dengan perempuan yang kafirah, maka iaitu aurah perempuan yang hamba orang di hadapan dengan perempuan yang kafirah barang yang lain daripada barang yang zahir pada ketika bekerja, maka hasil baginya itu bagi perempuan yang hamba orang 3 aurah jua. Keduanya aurah perempuan yang hamba orang, keduanya ni kedua daripada 3 bahagian aurah. 3 bahagian aurah. Yang pertama dahulu aurah laki-laki, yang kedua ni aurah perempuan yang hamba orang, kemudian di bawah tu pula aurah perempuan yang merdeka. Jadi 3 bahagian aurah. Jadi sekarang ni bahagian yang kedua daripada 3 bahagian aurah perempuan yang hamba orang. Jadi aurah perempuan hamba orang yang kedua. Yang ketiga aurah perempuan yang merdeka. Ada perbezaan dia lah, ada sedikit perbezaan dia, walaupun tidak banyak mana perbezaan, tapi ada sedikit perbezaan. Berbeza dengan aurah bahagian yang pertama. Aurah bahagian yang pertama, aurah lelaki, sama sahaja
sama ada lelaki itu hamba orang ataupun laki-laki itu laki-laki yang merdeka, disama. Jadi bahagian aurah kepada lelaki hanya satu, bahagian aurah kepada perempuan jadi dua. Perempuan merdeka itu yang kedua, perempuan hamba itu yang kedua, bahagian ketiga perempuan yang merdeka. Jadi sekarang ni membicarakan berkaitan dengan aurah di dalam sembahyang dan juga aurah di luar sembahyang. Aurah di dalam sembahyang dan juga aurah di luar sembahyang. Tapi tajuk pembicaraan adalah berkaitan dengan aurah di dalam sembahyang lah. Sebab pembicaraan sekarang adalah syarat sah sembahyang yang ketujuh. Syarat sah sembahyang ketujuh ni menutupi aurah di dalam sembahyang. Jadi bicara bab syarat ni aurah dalam sembahyang, tapi huraiannya dia pergi kepada aurah di dalam sembahyang dan juga aurah di luar sembahyang. Jadi dia diperluaskan pembicaraan aurah. Jadi yang terdahulunya aurah laki-laki yang merdeka ataupun hamba dia sama. Antara pusat dan lutut jikalau di dalam sembahyang. Antara pusat dan lutut juga sesama lelaki. Lelaki sesama lelaki. Sama ada lelaki sesama lelaki ni dengan lelaki Muslim ke, dengan lelaki kafir ke, sama saja. Lelaki di hadapan lelaki, sama ada lelaki itu lelaki Muslim ataupun kafir, aurah yang sama, iaitu antara pusat dan lutut. Sebab nanti perempuan, sama ada perempuan hamba ataupun perempuan merdeka, di hadapan sesama perempuan, kalau perempuan tu muslimah aurahnya lain, di hadapan perempuan tapi perempuan tu kafirah aurahnya lain. Adapun lelaki di hadapan sesama lelaki, sama ada lelaki itu lelaki muslim ataupun lelaki kafir, aurahnya sama, iaitu antara pusat dan lutut. Kemudian aurah lelaki di hadapan perempuan yang mahram, antara pusat dan lutut juga. Itu yang pertama. Yang keduanya lelaki seorang diri dalam khulwah. Lelaki seorang diri di dalam khulwah. Seorang diri dalam khulwah, aurahnya adalah dua kemaluan. Jadi seorang diri pun walaupun dalam bilik tertutup sekalipun, walaupun gelap sekalipun, gelap gelita sekalipun, ada aurah dia. Mana aurah dia? Dua kemaluan. Dua kemaluan adalah aurah lelaki di dalam khulwah. Aurah lelaki dalam khulwah. Bahagian kedua, bahagian ketiga, perempuan hamba, perempuan merdeka, aurah mereka di dalam khulwah seorang diri, antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Lelaki lain. Lelaki dalam khulwah seorang diri. Lelaki dalam khulwah seorang diri, aurahnya hanyalah dua kemaluan sahaja. Dua kemaluan sahaja. Itu aurah yang kedua, lelaki ketika berada seorang diri. Aurah yang ketiganya, lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah, perempuan asing yang dia boleh berkahwin, maka aurahnya sekalian badan. Lelaki kita ni di hadapan perempuan ajnabi, aurah bukan antara pusat dan lutut. Aurah bukan antara pusat dan lutut. Kita lelaki ni di hadapan perempuan ajnabiyah, perempuan asing, aurahnya adalah sekalian badan. Cuma orang lelaki hanya wajib tutup antara pusat dan lutut. Tapi perempuan bukan kata nak melihat tubuh lelaki.
perempuan melihat muka orang lelaki pun sama hukumnya dengan lelaki tengok muka orang perempuan, hukumnya adalah haram atas pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi aurah lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah sekalian badan. Cuma lelaki tak wajib tutup kerana orang lelaki ni orang yang duduk di luar. Lelaki ni orang yang jenis buat kerja. Lelaki ni orang jenis buat kerja. Maka tak wajib tutup. Yang wajib tutup hanyalah antara pusat dan lutut sahaja. Jadi bagi lelaki ada 3 aurah. Lelaki ada 3 aurah. Antara pusat dan lutut, aurah lelaki dalam sembahyang, dalam khulwah, di hadapan perempuan mahram, dan juga di hadapan perempuan mahram, dan juga 3 aurah lelaki. Aurah antara pusat dan lutut dalam sembahyang, sesama lelaki dengan perempuan yang mahram. Lelaki ketika berada seorang diri, aurahnya 2 kemaluan. Lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah, aurahnya sekalian badan. 3 jenis aurah bagi orang lelaki. Antara pusat dan lutut, aurah lelaki dalam sembahyang, aurah lelaki sesama lelaki, aurah lelaki di hadapan perempuan yang mahram. Di hadapan perempuan ajnabiyah, sekalian badan. Lelaki seorang diri, 2 kemaluan. Itu 3 jenis aurah lelaki. Ini nak pergi pada bahagian yang kedua, iaitu aurah perempuan yang hamba orang. Keduanya aurah perempuan yang hamba orang, iaitu aurah perempuan yang hamba orang ni, jika ada ia di dalam sembahyang atau di dalam khulwah seorang diri, atau pada berhadapannya perempuan yang hamba orang dengan mahram dia, lelaki yang haram nikah, atau dengan sesama perempuan, tapi perempuan yang muslimah lah. Sekarang hamba orang, di hadapan dia perempuan muslimah. Perempuan kafir lain hukumnya dengan perempuan muslimah. Maka iaitu aurah perempuan yang hamba orang tadi ni antara pusatnya dan lututnya. Jadi yang tak sama dengan aurah perempuan merdeka, perempuan hamba, hanyalah di dalam sembahyang. Hak tak sama hanya dalam sembahyang. Perempuan hamba dengan perempuan yang merdeka, seorang diri, antara pusat dan lutut. Di hadapan lelaki mahram, lelaki yang haram nikah, ayah ke adik-beradik ke, antara pusat dan lutut. Perempuan hamba dan juga perempuan merdeka di hadapan perempuan lain yang muslimah, antara pusat dan lutut. Sama je. Yang bezanya aurah perempuan hamba di dalam sembahyang antara pusat dan lutut je. Aurah perempuan merdeka dalam sembahyang sekalian badan, melainkan muka dan 2 tangan. Situ beza. Mana sedikit sajalah perbezaan antara aurah perempuan hamba dengan aurah perempuan merdeka. Tapi dia buat lain lah, sebab dia ada tempat yang tak sama. Sekarang aurah perempuan hamba, aurah perempuan merdeka, yang sama antara pusat dan lutut adalah dalam khulwah seorang diri, di hadapan lelaki mahram, di hadapan perempuan muslimah, antara pusat dan lutut. Tapi hamba orang ni dalam sembahyang pun antara pusat dan lutut sahaja. Ada perempuan merdeka, aurah di dalam sembahyang sekalian badan, melainkan muka dan 2 tangan. Jadi perempuan hamba ni dalam sembahyang boleh pakai macam kita orang lelaki je, pakai kain saja je, tutup antara pusat dan lutut, sah dah sembahyang perempuan hamba ni.
Tapi di tempat sembahyang dia tidak adalah lelaki ajnabi. Sebab kalau di hadapan lelaki ajnabi, aurahnya sekalian badan dan tidak akan cerita di bawah. Ini semata-mata cerita aurah perempuan hamba dalam sembahyang hanyalah antara pusat dan lutut. Ini hak beza dengan aurah perempuan merdeka. Aurah perempuan merdeka kita maklum dalam sembahyang aurahnya sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Ini beza. Ini cerita mazhab Syafi'i kita lah. Ini cerita mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad. Walaupun ada pandangan-pandangan mazhab lain, contohnya pandangan mazhab Hanafi, aurah di dalam sembahyang perempuan hamba, perempuan merdeka sama sahaja, melainkan perempuan hamba dalam sembahyang boleh buka kepala, tu sahaja. Dia gini. Jadi hak ni hak paling muktamad dalam mazhab Syafi'i. Aurah perempuan hamba di dalam sembahyang hanya wajib tutup antara pusat dan lutut. Cerita aurah ni. Tapi nak semayang pakailah baju. Orang lelaki pun nak semayang sunat pakai baju. Tak baju gitu makruh. Bukan makna perempuan hamba nak semayang kok buka tubuh, pakai kain batik saja. Bukan. Sekarang nak cerita hak mana qada aurah yang wajib ditutup. Qada aurah wajib ditutup dalam sembahyang perempuan hamba hanya wajib tutup antara pusat dan lutut, sama dengan aurah kita lelaki di dalam sembahyang. Tapi kita sembahyang adakah hanya tutup antara pusat dan lutut? Tidak. Sebab kita disunatkan bersembahyang dalam keadaan kita menutupi tubuh kita. Sembahyang pakai kain pelekat saja, baju tak pakai, hukumnya makruh. Ni sama telok ni perempuan pula ni, cuma hamba orang tu je. Bukan maknanya aurah di antara pusat dan lutut mana kena pakai kain batik saja ada pakai baju. Bukan. Ni hanya cerita qada aurah yang wajib ditutup. Qada aurah yang wajib ditutup. Ni hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hanafi. Yang membezakan aurah perempuan hamba di dalam sembahyang dengan perempuan merdeka, hanya perempuan hamba boleh buka kepala, tubuh tak boleh buka. Jadi maknanya aurah perempuan hamba dalam sembahyang macam perempuan merdeka. Cuma perempuan merdeka ni wajib tutup sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Hamba tak. Wajib tutup sekalian tubuh melainkan muka, tangan dan kepala. Tambah kepala selagi. Ini perempuan hamba. Mana tubuh wajib kena tutup. Lengan wajib kena tutup. Kalau pakai pandangan muktamad tadi hanya antara pusat dan lutut. Satu pandangan lagi dalam mazhab Syafi'inya, aurah perempuan hamba dalam sembahyang seperti aurah perempuan hamba di hadapan perempuan kafirah. Hamba hadapan perempuan kafirah, dia boleh buka kepala, boleh buka tengkok, boleh buka lengan, boleh buka hujung betih. Tu. Ini kita akan bicara nanti di bawah. Aurah perempuan hamba sama dengan aurah perempuan merdeka di hadapan perempuan kafirah. Jadi hadapan kafirah ni boleh buka kepala, boleh buka tekok, boleh buka lengan, boleh buka hujung betih, boleh buka. Jadi perempuan hamba dalam sembahyang begitu juga, sama dengan perempuan hamba di hadapan lelaki kafir. Itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada 3 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pada kita ni pandangan muktamad ni, aurah hamba di dalam sembahyang antara pusat dan lutut sahaja.
Yang kedua, aurah hamba di dalam sembahyang sama dengan perempuan merdeka, cuma perempuan hamba kepala tak wajib tutup. Tubuh kena tutup, lengan kena tutup, betih kena tutup. Yang ketiga penletaknya dalam mazhab Syafi'i kitanya, perempuan hamba dalam sembahyang sebagaimana perempuan hamba di hadapan perempuan yang kafirah. Mana apa? Kepala boleh buka, tengkok boleh buka, lengan boleh buka, hujung betih boleh buka. Jadi ada 3 pandangan lah. Ni bicara bab ilmu. Secara praktikal perempuan hamba tidak ada. Perempuan hamba tidak ada. Ini bicara ilmu. Kita memahami satu ilmu, satu hukum hakam dalam agama lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, sama ada boleh beramal ataupun tidak boleh beramal. Ni mana boleh amal macam mana perempuan hamba tak ada dah sekarang ni. Ada ni. Ni contoh lah. Kita mengaji-ngaji masuk tajuk bab zakat contohnya. Zakat perniagaan lah, zakat pertanian lah, zakat ternakan lah. Tak ada kena-mena kita. Kita meniaga pun tak. Kita tanah padi pun tak. Ternakan pun tak ada kitanya. Tapi duk mengaji bab zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat ternakan. Boleh amal ke tak? Memang tak boleh amal. Tapi boleh ilmu, faham ilmu tu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tu je. Siapa masanya ada buat khusus haji, kita pun tupang belajar. Kita ni tak tahulah. Bukan masalah nama, masalahnya simpanan pun tak cukup cuma ada dia punya 1000 lebih-lebih boleh daftar. Tu je lah tau. 1000 lebih boleh daftar. Tapi nak cukup untuk boleh pergi tu tak cukup pun, tak tahu bila boleh pergi. Tapi orang mengajar bab haji, kita tupang lah duduk, tak salah lagi. Lepas tu boleh amal ke tak? Yelah, sampai masa insya-Allah boleh pergi Mekah, kena belajar lain. Belajar waktu dah ingat dah. Dan kita belajar sekarang, kita bila tak tahulah boleh pergi Mekah. Jadi kalau boleh pergi Mekah sungguh pun kena belajar balik. Lepas tu sia-sia dok kita duduk dalam majlis ilmu, orang duk ngajar bab haji. Sia-sia kenapa? Ilmu. Orang lain tu memang nama dia naik dah tu, tahun tu nak pergi Mekah dah. Betul-betul nak beramal. Tu dia. Dan kita nak ilmu. Beramal, kita nama tak naik. Sebab masa naik nama sekali pun tak padang tu. Sebab apa dah ingat dah. Kena khusus lain pula. Tak apa, ilmu. Ada ni. Mana kita faham ilmu ni, sama ada boleh beramal ataupun tidak, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nanti kelebihan dia. Khairun min alfi Khairun min alfi raka'atin tatawu'an. Begitu dah silap dalam kitab. Lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ini sekarang ni panjang cerita bang aurah hamba di dalam sembahyang. Hamba tak ada tak apa, ilmu. Jadi aurah perempuan hamba yang membezakan dengan perempuan merdeka hanyalah pada persoalan di dalam sembahyang. Hanya pada persoalan di dalam sembahyang. Hak lain-lain tu sama sahaja dengan aurah perempuan merdeka. Sama je dengan aurah perempuan merdeka. Hak bezanya dalam sembahyang aja. Aurah perempuan hamba antara pusat dan lutut dalam khulwah seorang diri, antara pusat dan lutut di hadapan lelaki mahram, lelaki yang haram nikah, antara pusat dan lutut, sesama perempuan Islam antara pusat dan lutut, sama dengan aurah perempuan merdeka. Nanti aurah hamba di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, perempuan merdeka pun sekalian badan, sama saja. Kemudian aurah hamba di hadapan perempuan kafirah,
sama dengan aurah perempuan merdeka di hadapan perempuan kafirah. Yang sama je lah. Yang membezakan aurah perempuan hamba dengan perempuan merdeka hanyalah aurah di dalam sembahyang. Sebab itulah perempuan hamba 3 bahagian aurah. Antara pusat dan lutut, sekalian badan, dan dengan perempuan kafirah. Perempuan yang merdeka ditambah selagi aurah. Aurah perempuan merdeka dalam sembahyang. Jadi ada 4 aurah bagi perempuan merdeka. Ditambah dalam sembahyang. Dan perempuan hamba dalam sembahyang antara pusat dan lutut je. Jadi 3 bahagian aurah bagi perempuan hamba. Jadi nak ceritanya perempuan hamba dengan perempuan merdeka, aurah mereka, aurah yang membezakan antara perempuan hamba dan merdeka hanya aurah di dalam sembahyang. Perempuan hamba pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, aurah dalam sembahyang antara pusat dan lutut juga. Aurah perempuan merdeka dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan 2 tangan. Itu je beza. Kemudian kalaulah hamba kebetulan tengah semayang, dia hanya tutup antara pusat dan lutut, lelaki tengok haram semata. Bukan kalau tempat perempuan hamba tu nak semayang, ada lelaki ajnabi, dia kena tutuplah aurah yang lain. Tapi kalau dia lelaki ajnabi ada, perempuan hamba ni tutup antara pusat dan lutut, sah semayang, tetapi haram kerana tidak menutupi aurah yang sempurna di hadapan lelaki ajnabi. Sekarang kita bicara aurah dalam semayang bagi perempuan hamba antara pusat dan lutut. Tiba-tiba tempat di semayang tu ada lelaki ajnabi, dia pakai antara pusat dan lutut juga, semayang dia sah, tapi haram berdosa kerana dia tidak menutupi aurah yang sempurna di hadapan lelaki ajnabi. Itu ialah. Lepas tu lelaki ajnabi tengok perempuan hamba tu, hukumnya haram juga. Nak cerita di semayang sah, sebab aurah perempuan hamba di dalam sembahyang hanyalah antara pusat dan lutut jua. Kenapa jadi tak sama dengan aurah perempuan merdeka? Di antara hikmahnya nak mengurangkan belanja penghulu, tuang dia. Kalau dalam semayang ada aurah suku macam perempuan merdeka, tuang dia kena beli baju semayang lah pulaknya. Pada ni dah baju semayang pulak. Orang sekadar main dah baju semayang hak zaman itu, hak putih kosong tu. Baju semayang sekarang ni Indonesia, Vietnam lo. Vietnam lo kata lo. Hak mana hak mahal? Hak Indonesia mahal ke Vietnam mahal? Tu wallahu a'lam lah. Tahu tak apa baju semayang dibeli mana? Dia ada, saya ada dengar cerita lah, Indonesia, Vietnam baju semayang kau perempuan. Oh jangan baju semayang sekarang warna-warni. Warna-warni. Bercorok-corok. Hak baju putih yang perempuan. Tu zaman dulu dia kata. Zaman dulu. Hak tu hak disunatkan. Satunya putih, satunya kosong. Sunat gitu. Putih serta kosong. Kan dah dah. Perempuan tak ambuh dah warna putih. Orang lelaki memang dah tak ada warna putih. Orang lelaki macam-macam warna. Tak boleh pahala sunat putih. Lepas tu kalau berwarna pun jangan bercorok-corok. Kita orang lelaki kan pelekat bercorok dah. Tak kata mana kita orang lelaki ni. Jangan. Dia ada kan pelekat kosong. Hanya dia ada punggung tu je kan. Ada. Tapi kita orang lelaki ni kan pelekat corok dah. Kita orang lelaki ni kalau semayang masa kerja lah. Kalau semayang ni semayang di rumah tu, nak lepas daripada kain pelekat corok, pakai jubah pakai jubah. Kain pelekat duduk dalam corok, tak ada isu tu. Dia duduk dalam apa? Mana pakai pelekat di rumah kan, jubah ada kan. Tak ada jubah, tak ada orang balik Mekah jubah. Ada belaka jubah
Pakailah jubah mayang. Sebab apa? Nak menutupi kain pelekat hok bercorak tu makruh. Bercorak tu makruh dalam semayang. Kita pakai jubah. Sekarang ni jubah pula bercorak-corak sekarang ni pula. Gitu lah. Jadi baju semayang perempuan hok dulu putih kosong, tambah dah. Dinak hok bercorak hok berwarna-warna bercorak-corak. Ni baju semayang daripada Vietnam. Mahal apa kali dah wallahu alam tu. Cerita dia tak betul pula kan. Hak anda sebab mahal. Indonesia ke Vietnam mahal. Ada ni. Lepas tu ada ni dia ada bunga pula. Ada bunga pula. Bunga tu disulang-sulang. Lepas tu dia timbul isu pula. Dia kata dia punya sulamang dia tu berlubang lah, dia kata. Berlubang. Sulamang tu kan di tengah tu dia berlubang, di sulamang tu tak berlubang, di tengah tu dia tu berlubang. Dah tebang nak cari hok mahal. Berlubang nampak warna kulit tak sah lah. Lepas tu nak mana? Tepek pula, tampar pula di situ satu kerja pula dah. Dia nak kosong supaya kita semayang ni tak kita terganggu semayang kita dengan hot corok-corok sulamang di baju semayang. Tapi kalau ada corok ada sulamang, bukan kata kita orang lain hot duduk belakang semayang. Oh, comel baju semayang mau haji ni, beli mana comel dia punya sulamang. Apa apa ni? Gangguan dalam semayang belaka tu. Nak kata mana? Jadi orang ni biasanya dia ada baju semayang asing. Jadi kalau hamba aurah dalam sembahyang kena tutup macam aurah perempuan merdeka, penghulu kena standby belanja dah lah untuk untuk melengkapkan pakaian untuk hamba di sembahyang. Jadi kalau aurah hanya antara pusat lalu tu, hamba ada kain batik, hamba ada baju biasa je, boleh buat sembahyang lah. Memanglah hamba tu ada pakaian, ada kain, lepas tu ada baju lengan panjang ke lengan pendek ke hamba ni misalnya. Tak nak semayang pakai baju tu je. Ni tak susah. Mana apa penghulu tak payah beli baju semayang asing sebagaimana perempuan merdeka pakai. Jadi jimatlah belanja penghulu tuang dia, sebab tak payah keluar duit untuk beli pakaian sembahyang khusus untuk perempuan hamba dia tu. Gitu. Ini hikmah dia lah. Jadi aurah perempuan dalam sembahyang hamba hanyalah antara pusat dan lutut. Jadi antara pusat lutut perempuan hamba ni dalam sembahyang, dalam khulwah, di hadapan lelaki yang mahram yang haram nikah, kemudian sesama perempuan merdeka, sesama perempuan yang muslimah, sesama perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Dan jika berhadapannya, dan jika berhadapan ia perempuan yang hamba orang ni dengan laki-laki yang ajnabi, lelaki asing, aurahnya iaitu sekalian badannya, maka sekalian badannya badan perempuan hamba orang, tidak ada pengecualian muka dan dua tangan. Ni hamba orang ni wajib pakai purdah di hadapan lelaki ajnabi. Perempuan merdeka sama telah lah, dia lebih mulia daripada perempuan hamba. Perempuan hamba orang pun aurah di hadapan lelaki ajnabi, maka sekalian badan, sekalian, tidak ada pengecualian muka, tidak ada pengecualian dua tangan, dan tidak ada pengecualian walaupun dua mata. Maknanya perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi wajib kena pakai purdah. Ini perempuan hamba. Perempuan merdeka yang lebih mulia sama telah lah. Sebab tu di bawah tu aurah ketiganya, aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi sama je, sekalian badan. Kalau hamba orang dalam sembahyang antara pusat dan lutut,
perempuan merdeka, dia orang mulia dalam semayang, sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Tapi perempuan hamba antara besak dan lutut. Di hadapan lelaki ajnabi, hamba orang pun sekalian badan dah. Kalau perempuan merdeka pula di hadapan lelaki ajnabi yang lebih mulia daripada perempuan hamba, lagilah badan ni, lagilah nak banding dengan perempuan hamba. Gimana? Mana apa ni cerita pandangan muktamad dahulu. Mana kalau perempuan hok jenis aurah tak tutup tu, kepala tak tutup tu, tu lebih rendah daripada hamba orang lah, daripada perempuan hamba orang. Tu tak nilai tu. Nak cerita ni hamba orang yang aurah di dalam sembahyangnya antara pusat dan lutut juga. Perempuan merdeka dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua tangan lebih lah. Tapi di hadapan lelaki ajnabi, perempuan hamba aurahnya sekalian badan, perempuan merdeka sama telah. Hak ni cerita pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi. Sama dengan pandangan mazhab Hambali. Al-mar'atu auratun. Perempuan adalah aurah. Yang orang duk amal-amal ni, perempuan kita kebanyakan orang Malaysia ni, mereka pakai ni tudung muka buka, tangan buka. Itu pandangan Imam Rafi'i, pandangan yang daif dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan yang sama dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Tak ada apa-apalah. Tapi kitab kita ni, Hidayatus Sibiang ni, didatangkan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita pun tak tahu dak pandangan yang muktamad sebenarnya muka tu wajib kena tutup perempuan di hadapan lelaki ajnabi, walaupun perempuan hamba juga, bukan perempuan merdeka. Sama telah perempuan merdeka. Tak tahu pun. Tuang diri. Orang perempuan tu dia pun tak tahu pun. Diingat ke aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi macam aurah perempuan merdeka dalam sembahyang? Tidak. Aurah perempuan merdeka di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Itulah aurah di hadapan lelaki ajnabi, bukan atas pandangan muktamad. Aurah di hadapan lelaki ajnabi, perempuan hamba pun sekalian badan, tidak ada pengecualian muka dan dua tangan. Hak ni hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang perempuan kita duk amal apa semua tu, hak tu pandangan Imam Rafi'i. Muka dak tutup, kemudian tangan dak tutup. Tapi bawah-bawah tekuk tu kena tutup molek. Ni nak pakai pandangan Imam Rafi'i lah ni, bukan pandangan dalam kitab Hidayatus Sibiang. Maknanya dia buka muka dan dua tangan. Tapi maknanya muka tu, tekuk-tekuk tu jagalah, jangan apa ke bawah tekuk pun baru boleh nampak. Contoh, ni cerita bab menutupi. Cara berpakaian tu pula, berpakaian yang kalau hok pakaian hok sama sendak dengan tubuh tu, tu bicara lain pula tu. Tidak sempurna menutupi aurah. Ni cerita pandangan daif dah ni. Muka bukan aurah, dua tangan bukan aurah. Tapi bakar baju tu biar kena comel lah. Jangan macam kebaya gitu je, sama sendak dengan tubuh. Tu berdosa pula tu. Berdosa masa mana berdosa? Selama mana kamu berada di luar rumah di hadapan lelaki ajnabi, berdosa lah sama-samanya. Lepas tu suami dia mana pula? Suami dibenarkan, suami pun sama juga berdosa. Suami aurahnya mudah je, lelaki aurahnya tertutup sangat-sangat. Tapi orang perempuan, kita Terengganu ni memanglah nak cari orang hok kepala dak tutup tu payah nak jumpa lah. Payah nak jumpa Terengganu ni. Dah ni. Kalau dulu-dulu masa saya duduk ulang alik pondok dahulu, kalau nisbah
orang perempuan kadang-kadang comel orang Terengganu nak mandi dengan orang ahli Kelantan tu. Kelantan tu kita boleh jumpa macam-macam. Sebab dia ada pengaruh daripada Thailand tu. Perempuan dia ada ni Terengganu kita perempuan okey lah dulu-dulu pun. Cuma orang lelaki belah Kelantan ni kita banyak jumpa orang pakai jubah, pakai kain pelekat. Banyak lah orang lelaki di belah Kelantan. Di Terengganu ni kalau naik bas pakai kain pelekat, orang tengok atas bawah lah. Dia lain sikit. Masa saya dulu lah, masa duduk ngaji, duduk pondok, duduk alik ngebah tu, mana kena pakai seluar, pakai kain pelekat, orang tengok atas bawah. Kain pelekat macam budak baru sunat dia kan kain pelekat. Tapi belah Kelantan tu normal je, sebab dia pondok banyak kain pelekat pakai, tak pelik. Tapi kalau orang perempuan, kalau kita kok orang Terengganu comel, lebih comel lah kalau terkira. Belah Alik Nung ni ada kadang-kadang pakai tu sikit lah dulu lah, masa saya naik bah dulu. Tapi nak cerita Terengganu kita ni memang orang puan memang tutup lah kepala, muka dan dua tangan saja yang dibuka. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada juga yang berpakaian yang tidak menyempurnakan, menutupi aurah tubuhnya nampak. Tu berdosa pula tu. Haram. Dosa free apa panggil? Dosa free lah. Dosa yang sepanjang masa malaikat catat. Lepas tu hak suami pula benar kan? Dengan suami-suami boleh sahang sama. Padahal pakai longgar sikit, selamat dia dosa. Tak apalah muka nak buka, tangan nak buka, tak apalah. Pakai pandangan Imam Rafi'i. Tapi kita ada tersibiang kita ni pandangan Imam Nawawi. Bukan perempuan merdeka, kita akan bicara nanti perempuan merdeka. Kita duk bicara sekarang perempuan hamba. Perempuan hamba pun di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Ada ni. Sekarang je pakai purdah ni keangnya. Sekarang ni tak pakai purdah pun jadi macam pakai purdah dah puangnya sekarang. Orang lelaki pun nak main macam purdah dah orang lelaki. Dah tutup. Orang lelaki. Dah orang perempuan sekarang ni kalau kita tengok kok samalah dengan pakai purdah. Apa? Dari pakai emas. Pakai topeng muka. Pakai topeng muka. Mana sekarang lah pakai purdah tu mana tak pelik kan? Tak pelik. Kalau zaman dulu masa mula saya ngaji dulu, masyhur lah kisah. Ingat tak kisah hatu kom-kom? Hatu kom-kom ke apa? Kum-kum ke apa? Hati kum-kum. Dia kata ni, mari muhram, assalamualaikum. Mari dah. Hatu, betul? Kum tu lah. Jadi kum-kum. Dia panggil hatu kum-kum. Masa saya ngaji dulu pula, masuk khabar pula, pakai purdah, ditangkap berkhulwah. Tempat pengajian. Dia bukan berkhulwah, dia berkahwin tak ikut pejabat. Dia tak mau pakai pejabat lah. Dia kahwin, surat-surat pun tak ada. Dia berkahwin tapi surat-surat tak ada, apa tak ada lah. Sah lah hukum-hukum syarak tu. Kena takat lah. Sebab tak ada bukti. Maksud khabar dua pasangan bercakap khulwah yang mana pakai purdah. Masa tu lah. Masa tengok hatu kongkong tu lah. Hak 30 tahun dulu. Hatu kisah tu. Hak kena tangkap tu tempat pengajian. Bukan orang Terengganu, orang belah-belah Negeri Sembilan apa semua. Tapi dia bukan tak berkahwin, cuma dia tak ikut hak jabat agama ni, hak ada CJ ada tu semua tak ada lah dia. Jadi ada orang ripuk. Lepas tu dah muga gitu, keluarlah dekat pengajian tu, dia pergi sewa lain pula. Kena takak pula sekali lagi. Orang sama je. Lepas tu masuk surat khabar pula, dua pasangan lagi yang berpurdah ditangkap keluar. Dua pasangan lagi, hak tulis je dia degi. Tapi maksud khabar dua pasangan lagi. Mana hak hari tu nak takak hak lain. Hak ni dua pasangan lagi. Padahal tu je. Dia keluar tempat pengajian tu, tempat pengajian tak ambuh lah pasang gitu sebab tempat pengajian tu semua berkahwin pakai surat belaka. Pakai surat belaka.
Dia nak mari dia luar ni, mari dia tempat pengajian di Terengganu. Dia tak pakar tu. Tak pakar surat-surat tu. Kena takak pun tak pakar surat. Akhirnya dia keluar tempat pengajian, pergi sewa lain. Kena takak pula. Maksud apa? Dua pasangan lagi. Maksud apa? Memang nak cari jalan lah. Jangan masa tu drama kan. Kalau lelaki ni pakai kopiah ke, pakai serban ke, dia buat watak jahat lah. Dia buat watak jahat. Belanja anak bini tak beri. Kalau bini minta belanja, capuk je duit. Dia gambarkan lelaki ni pakai kopiah, pakai serban. Makna dia gambarkan orang agama ni jahat. Satu drama, saya ingat ke drama tu. Anak tak imam, hak Islam molek ni, anak tak imam lah. Kepala tak tudung. Ketua peropok atas bukit tu pakai purdah. Apa tujuan dia cerita tu? Ni cerita drama. Dan yang menyusun cerita drama ni ustaz ke? Ada ni. Anak tu imam hak beragama ni kepala daga je. Ketua peropok atas bukit tu dia dilakonkan perempuan yang pakai purdah. Drama. Ya, jangan dahulu orang tabligh kan pergi ziarah rumah orang nak ajak jemaah di Masjid Surau, jepuk budak-budak orang jahat budak-budak kata. Dia tahu jahat apa? Dah pakai serban. Dia tengok dah drama, orang pakai serban ni katok bini, dak belanja ke bini minta duit, capuk duit atas latar gitu je. Jadi budak-budak ni jerembung orang tabligh, dia panggil orang jahat. Apa? Dia tengok negara drama dalam TV. Masa tu mana? Masa tu memang purdah-purdah ni benda asing lah. Itulah mazhab Syafi'i kita, pandangan yang muktamad. Dah kita ni perempuan hamba sendiri pun aurah di hadapan lelaki ajnabi adalah sekalian badan, sama telah perempuan merdeka. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang kafirah, maka iaitu barang yang lain daripada barang zahir pada waktu bekerja di mana ni? Bekerja dalam rumah. Perempuan hamba di hadapan perempuan kafirah tak sama dengan sesama perempuan muslimah antara pusat lalu tu. Dengan perempuan kafirah ni, dia boleh buka anggota tubuh yang zahir pada masa bekerja. Bekerja mana? Bekerja di rumah. Kerja di rumah kan masak-masak kan, kepala dak tutup, tekak dak tutup, lengan dak tutup, pangkal betih pun dak tutup. Hak tu je boleh buka di hadapan perempuan kafirah. Tubuh tak boleh buka. Ni sesama perempuan, tapi di hadapan perempuan kafirah. Di hadapan perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Ni kita akan ulang balik lah. Hak aurah yang 3 di bawah, perempuan merdeka aurahnya sama saja di hadapan perempuan kafirah. Maka hasil baginya, bagi perempuan hamba itu 3 aurah jua. Antara pusat dan lutut, dalam sembahyang, dalam khulwah, di hadapan lelaki mahram sesama perempuan muslimah. Yang kedua di hadapan perempuan ajnabi sekalian badan. Yang ketiga di hadapan perempuan yang kafirah, wajib tutup barang yang lain daripada yang zahir pada waktu bekerja. Ini 3 aurah bagi perempuan yang merdeka. Ketiganya aurah perempuan yang merdeka, iaitu sekalian badannya melainkan muka dan 2 tapak tangannya jika ada ia di dalam sembahyang. Ini saja yang membezakan aurah perempuan merdeka dengan aurah yang kita bicara tadi, aurah perempuan hamba. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.